Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua ibu bapa dan murid-murid SK Sri Iskandar. Sesi persekolahan 2021 telah masuk minggu kelima persekolahan. Banyak perkara yang terpaksa pihak sekolah dan ibu bapa serta penjaga lalui dan laksanakan. Mengikut arahan yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, JPN Perak dan PPD Perak Tengah, daripada maklumat yang saya perolehi, terdapat beberapa perkara yang pihak sekolah terpaksa membuat satu perubahan dan membuat penambahbaikan mengikut kesesuaian SOP dan berkeliling semasa. Pihak sekolah mohon maaf atas kesukaran dan juga kepada semua ibu bapa, kita tidak tahu sampai bilakah situasi ini akan berakhir. Pihak sekolah mengucapkan jutaan terima kasih kepada ibu bapa dan penjaga yang telah memberi kerjasama yang amat tinggi dalam apa jua yang dilaksanakan oleh pihak sekolah semasa berlakunya pandemik ini. Namun, ada beberapa tindakan yang perlu kita buat penambahbaikan. Berikut merupakan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pihak sekolah mulai 22 Februari 2021, iaitu pada hari Isnin ini. Antaranya, perubahan yang amat jelas seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan mengetahui berkaitan dengan penggunaan jadual waktu PDPR, iaitu pembelajaran dan pengajaran berlaku dari rumah. Atas apa yang pihak sekolah telah dapat, dan pada 2 minggu yang lepas, pihak sekolah telah bekerjasama dan mengadakan mesyuarat dengan jawatankuasa PIBG. Terima kasih kepada pihak PIBG kerana telah memberikan kata sepakat berkaitan dengan perubahan dan pelaksanaan jadual waktu PDPR oleh pihak Sekolah Kebangsaan Sri Iskandar. Lagi sekali saya merakamkan terima kasih kepada YDP PIBG Dr. Pakizan berserta dengan jawatankuasa yang telah mengadakan suatu taklimat mesyuarat secara Google Meet dengan jawatankuasa PIBG yang lain untuk menentukan dasar dan hala tuju sekolah bagi pembelajaran dan pengajaran dari rumah. Antaranya, penggunaan jadual waktu PDPR. Mulai 22 Februari 2021, semua murid Sekolah Kebangsaan Sri Iskandar akan mengguna pakai jadual baharu PDPR yang dilampirkan. Tuan-tuan dan puan-puan serta murid pastikan mendapat satu jadual waktu terbaharu agar tuan-tuan dan puan-puan serta murid-murid Sekolah Kebangsaan Sri Iskandar menjadikan jadual ini sebagai rujukan dan juga makluman untuk melaksanakan PDPR. Lantas, saya harap ibu bapa dan anak-anak murid dapat mengikuti jadual yang akan diberikan. Yang mana jadual ini bertujuan untuk merancang PDPR yang sistematik, berstruktur dan seimbang. Serta dengan adanya jadual waktu ini menjadi rujukan bagi pihak pengurusan, guru, ibu bapa dan murid bagi memastikan kelangsungan pembelajaran anak-anak di rumah. Bagi membantu juga guru membina suasana PDPR yang mesra ibu bapa. Itu antara objektif mengapa diwujudkan jadual waktu PDPR. Jadi saya harap kepada ibu bapa dan anak-anak murid Sekolah Kebangsaan Sri Iskandar dapat merujuk jadual yang dilampirkan agar tidak menjadi permasalahan kepada anak-anak. Kalau dilihat kepada jadual tersebut, mulai minggu depan anak-anak akan belajar bermula jam 7.40 pagi sehingga kurang lebih jam 1 petang. Jadi saya harap anak-anak dan ibu bapa dapat memastikan arahan dan pematuhan penggunaan jadual tersebut. Apa yang perlu pihak ibu bapa mengambil tindakan dalam melaksanakan jadual PDPR? Pertamanya, memastikan anak-anak jagaan mendapat jadual waktu PDPR yang disediakan oleh pihak sekolah.
Jadi saya harap kepada semua ibu bapa dapat mengambil jadual tersebut dengan menggunakan dalam medium-medium seperti Telegram pihak sekolah dengan ibu bapa. Kedua, memastikan anak-anak jagaan mengikuti PDPR berdasarkan jadual waktu yang ditetapkan. Ini bermaksud anak-anak kita mulai 22 Februari 2021 akan mengikuti pembelajaran seperti biasa, cuma yang membezakan adalah anak-anak tidak hadir ke sekolah. Mereka akan mula belajar bermula seawal jam 7.40 pagi. Itu yang saya harapkan. Selain daripada itu, ibu bapa dan anak-anak boleh berkomunikasi dengan pihak sekolah bagi menyokong pembelajaran anak-anak serta dapat memberi sokongan dalam membantu anak-anak jagaan tuan-tuan dan puan-puan untuk terus belajar dan kelangsungan pembelajaran mereka harus diteruskan. Dan semua ibu bapa perlu memahami dan menggunakan aplikasi Google Classroom untuk mengakses pembelajaran anak-anak. Dalam erti kata lain, ibu bapa mestilah pandai ataupun mahir penggunaan Google Classroom kerana salah satu medium yang telah diputuskan oleh ibu bapa melalui mesyuarat PIBG, pihak sekolah dan guru-guru mata pelajaran akan menggunakan sepenuhnya Google Classroom untuk meletakkan tugasan anak-anak supaya anak-anak dapat menyelesaikan tugasan yang diberi oleh guru dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. Okey, kalau dilihat dalam jadual yang tuan-tuan dan puan-puan serta anak-anak murid yang akan lihat berkaitan dengan jadual PDPR. Dalam jadual tersebut agak berbeza sedikit dengan jadual biasa. Yang mana kalau jadual biasa hanya terdapat mata pelajaran sahaja. Namun begitu, dengan pelaksanaan jadual PDPR ini, anak-anak kita diagihkan ataupun diwajibkan mengikuti masa tutorial. Yang mana semasa tutorial tersebut, anak-anak boleh berkomunikasi secara maya dengan guru-guru kelas kerana guru-guru kelas sentiasa berada dalam mood on call. Jadi itu membezakan. Bermakna tutorial dilaksanakan sama ada di dalam talian ataupun di luar talian. Saya harap kepada ibu bapa janganlah merasa gusar kerana dengan adanya jadual ini tidak semestinya kita sentiasa berada dalam mood dalam talian ataupun online kelas. Iaitu ibu bapa boleh merujuk kembali video-video yang dirakamkan oleh guru-guru untuk membuat ulang siaran agar pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dalam tempoh yang diberi. Untuk perhatian ibu bapa, guru-guru akan memberi latihan atau tugasan berdasarkan pengajaran sebelum waktu tutorial. Untuk lebih jelas, anak-anak bila mendengar maklumat ini dapat melihat sendiri jadual yang dibekalkan. Contohnya, hari Isnin bermula dengan waktu bahasa Melayu, 2 waktu. Kemudian diikuti oleh waktu tutorial. Ini bermaksud apabila waktu PDPC itu, guru-guru akan memberikan maklumat dan sebagainya dalam modul pengajaran, kemudian diikuti oleh waktu tutorial. Yang mana pada waktu tutorial, guru-guru dan murid-murid boleh berinteraksi. Untuk pengetahuan ibu bapa atau murid, semua waktu tutorial, guru mata pelajaran bersedia untuk menerima panggilan daripada ibu bapa murid seandainya murid perlu bantuan dan bimbingan daripada guru-guru mata pelajaran. Dengan arti kata lain, semasa waktu tutorial dalam jadual yang disertakan, guru berada pada mood on call. Bermaksud, murid-murid atau ibu bapa boleh membuat panggilan
ke guru mata pelajaran yang terlibat untuk menyelesaikan seandainya ada permasalahan dan kurang faham berkaitan dengan kandungan pelajaran yang telah dipelajari sebelum ini. Bagi murid-murid yang tidak mengikuti pembelajaran mengikut jadual PDPR, apa yang berlaku, proses pengajaran boleh dijalankan juga. Namun, murid tidak berpeluang untuk bertanya kepada guru mata pelajaran secara langsung. Bermaksud, seandainya murid tidak mengikuti jadual PDPR yang dibekalkan, dia boleh lagi belajar, cuma kekurangannya guru-guru ataupun murid-murid tidak boleh bertanya bersiar langsung dengan guru-guru kerana kita hanya menghadkan waktu itu sahaja guru-guru boleh membuat secara on-call, kerana guru-guru juga selepas itu ada waktu lain untuk kelas pembelajaran yang lain. Jadi saya amat mengharapkan ambillah peluang dan kesempatan ini untuk memastikan anak-anak, murid-murid semua belajar dalam keadaan yang terbaik. Satu lagi, perkara yang perlu diambil kira oleh ibu bapa berkaitan dengan rekod kehadiran murid setiap hari. Saya mengharapkan apabila tuan-tuan dan puan-puan menerima maklumat ini dapat terus melayari sesawang yang dibangunkan oleh pihak sekolah untuk melaporkan kehadiran anak-anak mengikuti PDPR setiap hari. Dengan sesawang ini, ibu bapa dapat mengaplikasi sistem kehadiran anak-anak mengikuti kelas PDPR. Jadi, sesawang yang ada ni boleh dilayari. Apa peranan dan tugas ibu bapa berkaitan dengan merekodkan kehadiran ibu bapa, merekodkan kehadiran anak-anak mengikuti jadual PDPR? Mohon semua ibu bapa atau penjaga murid-murid menggunakan sesawang yang diberikan untuk melaporkan kehadiran anak-anak mengikut kelas yang ditetapkan setiap hari mengikut jadual PDPR. Namun begitu, ibu bapa atau murid sendiri hendaklah melaporkan kehadiran mengikut kelas setiap hari. Maksud dia hanya sekali sehari, iaitu bermula seawal jam 7.30 pagi sehingga jam 10 pagi. Selepas jam 10 pagi, talian akan ditutup. Jadi saya rasa tidak menjadi masalah kepada ibu bapa yang bekerja. Sebelum bekerja, memastikan anak-anak berada dalam mood pembelajaran dan melayari sesawang untuk kehadiran, melaporkan kehadiran anak-anak pada hari itu untuk mengikuti kelas yang disediakan. Seandainya ibu bapa ataupun penjaga maupun murid sendiri gagal mencatatkan kehadiran pada hari tersebut, maka murid dianggap tidak mengikuti PDPR pada hari berkenaan. Kerana pihak sekolah, guru-guru akan membuat pelaporan PDPR mereka ke Jabatan Pendidikan Negeri Perak pada setiap hari pembelajaran berlaku. Jadi saya harap ibu bapa dan anak-anak murid peka kepada arahan ini. Seterusnya, bagaimana pula dengan penghantaran dan pengambilan tugas? Lambakan tugas dan juga penghantaran tugas yang dibekalkan oleh guru untuk ibu bapa dan murid-murid menghantar. Saya faham agak menjadi masalah bagi ibu bapa yang bekerja dan sebagainya. Namun, atas persetujuan jawatankuasa PIBG sekolah telah memutuskan ibu bapa atau penjaga diminta untuk mengambil dan menghantar tugasan anak-anak hanya bermula pada hari Jumaat, Sabtu atau Ahad sahaja di Pondok Pengawal Keselamatan. Ini bermaksud
Ibu-ibu dan bapa-bapa semua hanya menghantar tugasan minggu ini pada hari Jumaat, Sabtu dan atau Ahad sahaja. Pihak sekolah akan mengambil tugasan yang dihantar untuk disemak bermula hari Isnin sehingga hari Khamis. Guru-guru seandainya pihak ibu bapa gagal mengikuti tempoh masa yang diberikan oleh pihak sekolah, ingin saya maklumkan bahawa pihak sekolah, guru-guru tidak bertanggungjawab atas kehilangan dan penyemakan tugasan yang diberi. Guru mata pelajaran akan memberi memo untuk penjaga dan pada minggu berikutnya untuk tindakan dan persediaan murid dan ibu bapa untuk mengikuti pembelajaran seterusnya. Selain daripada itu, pihak sekolah meneruskan penggunaan buku teks dan buku aktiviti pada minggu-minggu ganjil. Maksudnya, minggu pertama persekolahan, minggu ketiga, minggu kelima dan seterusnya menggunakan buku Kementerian Pendidikan Malaysia dan buku aktiviti bagi murid tahap 1 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Manakala pada minggu kedua, minggu keempat, minggu keenam dan seterusnya, minggu-minggu genap, penggunaan buku kerja yang dibeli oleh ibu bapa digunakan sebagai medium untuk pembelajaran anak-anak. Jadi saya rasa ibu bapa tidak perlu membuat percetakan, membeli bahan-bahan lain untuk PDPC anak-anak kita. Okey, selain daripada itu, mulai 22 Februari 2021, semua tugasan yang akan diberikan oleh guru hanya menggunakan Google Classroom. Saya harap ibu bapa pastikan mengetahui ID anak-anak untuk melayari sesawang Google Classroom kerana semua tugasan akan dimuat turun dalam kelas, folder kelas masing-masing dan mengikut mata pelajaran masing-masing. Serta sebaran berkaitan dengan PDPR dan kepada ibu bapa, murid-murid semuanya menggunakan aplikasi Telegram sahaja. Jadi saya harap kita hanya menggunakan dua medium saja. Yang pertama, Google Classroom untuk membekalkan tugasan kepada murid-murid, manakala Telegram bagi setiap kelas digunakan oleh guru untuk menyebarkan maklumat berkaitan dengan PDPC murid-murid sekalian. Okey, satu perkara yang perlu diingatkan kepada ibu bapa dan murid sekalian. Kalau biasanya pentaksiran dan penilaian murid ataupun school-based assessment dijalankan di dalam kelas semasa PDPC berlangsung, itu seandainya kita mengajar dengan secara bersemuka. Bagaimana pula pentaksiran dan penilaian tahap penguasaan murid dilakukan dalam sistem sekarang? Jadi untuk perhatian ibu bapa dan murid, PDPC tetap dijalankan dalam sistem murid-murid berada di rumah, guru-guru berada di sekolah. Namun, pentaksiran tetap dijalankan. Guru-guru akan membuat penilaian tahap penguasaan murid berdasarkan kepada penglibatan dan penghantaran tugasan secara atas talian atau luar talian yang diberikan oleh guru mengikut subjek. Bermakna, pentaksiran dan penilaian tahap penguasaan murid tetap berlaku. Cuma kaedah pentaksiran itu kita menggunakan dalam talian dan di luar talian. Kehadiran murid mengikuti jadual PDPR juga merupakan satu medium yang digunakan untuk guru-guru membuat pentaksiran tahap penguasaan murid. Jadi penting bagi murid-murid mengikuti dan perlu diingat seandainya murid langsung tidak mengikuti PDPR secara talian atau luar talian atau tidak melaksanakan tugasan yang diberikan oleh guru sepanjang proses PDPR ini berlaku, maka perlu diingat
penilaian tahap penguasaan murid tidak dapat dilaksanakan oleh guru. Ini bermakna murid-murid tidak dapat dinilai tahap pencapaian murid. Jadi saya harap kepada ibu bapa, murid-murid, apabila mendengar maklumat yang disebarkan, dapat mengambil tindakan, dapat menerima maklumat ini untuk meneruskan kelangsungan pendidikan anak-anak di sekolah. Saya bagi pihak pengurusan Sekolah Kebangsaan Sri Iskandar amat mengharapkan agar semua ibu bapa dan murid-murid dapat mengikuti apa yang telah diberikan agar anak-anak murid kita dapat melaksanakan tugasan, dapat menyelesaikan tanggungjawab mereka dan mereka terus belajar. Jadi saya harap kepada ibu bapa dapat mengikuti dan memastikan kelangsungan pendidikan anak-anak dapat diteruskan. Saya bagi pihak sekolah bersama guru-guru SK Sri Iskandar pastinya mengambil kira perkara-perkara ini untuk memastikan anak didik mendapat pendidikan yang secukupnya. Jadi saya rasa sekian. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum dan sama-sama kita pastikan anak-anak kita mendapat pendidikan. Sekian. Terima kasih.